أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insya-Allah pada petang ini saya live untuk sama-sama kita membaca satu kitab berkaitan dengan jin dan syaitan. Jin dan syaitan. Ada satu kitab yang menarik perhatian saya sendiri, iaitu yang ditulis, yang disusun, yang dikarang oleh Al-Ustaz Al-Doktor Profesor Almarhum Syekh Omar Sulaiman Al-Ashqar. Beliau lahir pada tahun 1940 dan meninggal dunia pada 10 Ogos 2012. Pendidikan di BA Sarjana Muda di Universiti Madinah. Sekarang ni agak hot lah perbincangan, perbahasan tentang Universiti Madinah, tentang akidah, ilmu akidah yang diajarkan di universiti tersebut. Tak apalah, kita bukan nak cerita pasal itu. Kemudian beliau menyambungkan pelajarannya di Universiti Al-Azhar, master dan juga PhD di sana. Kemudian beliau bertugas di Universiti Az-Zarqa, macam itulah lebih kurangnya, di Jordan. Dan beliau mendapat kerakyatan kedua. Asalnya ialah Palestin, seorang Palestin Nablus. Tu saya tengok ni, pasal kita pun tak berapa nak kenal, tapi bila tengok kitab, cari balik siapakah biodata, maka kita dapatlah, oh rupanya bukan orang kaleng-kaleng, kita katakan. Dan tujuan saya untuk live di sini ialah sama-sama kita nak baca. Jadi kalau kita duduk seorang-seorang mungkin malas, jadi bila berkongsi macam ni dia rajin sikit lah. Baik, ini buku yang terjemahan yang ada kat saya, Menyingkap Rahsia Alam Jin dan Syaitan. Dan kalau dia adalah terjemahan, kalau bahasa Arabnya ialah Alamul Jin Wasyayatin. Jadi saya akan terus kepada apa yang dibincangkan dalam sini. Jadi kita nak kenal sikit lah alam jin dan syaitan. Ya Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga pasal jin dan syaitan ini beberapa kali, dan dia adalah perkara yang gaib lah, wajib kita imani. Kerana disebut dalam Al-Quran dan dalam satu surah, namanya surah Al-Jin, kan? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Disebut dalam surah Al-Baqarah, disebut dalam surah Al-Hijr, disebut dalam surah Al-A'raf, disebut dalam surah As-Sad, disebut juga dalam surah surah banyak surah disebut. Jadi satu kewajipan juga untuk kita untuk mengenali mereka sekadar mana yang mampu kita kenalilah, kerana mereka berada di alam ghaib, kita berada di alam syahadah. Innahu disebut mereka tidak boleh dilihat min haitsu la yarawnahum, min haitsu la tarawnahum. Innahu yarakum, sesungguhnya mereka lah, mereka lah boleh melihat kamu, min haitsu la tarawnahum, dari sekira-kiranya kamu tak boleh melihat mereka, sedangkan mereka dapat melihat kamu. Macam saat ini ni, mungkin ada yang melihat saya walaupun kita duduk di siang hari. Ala kulli hal, tak apa, kita tak kacau mereka, mereka tak kacau kita, dah cukup bagus. Hang buat kerja hang, aku buat kerja aku. Baik, ada beberapa bab dalam buku ini, ada sampai 3 bab ataupun 6 bab. 6 bab. Bab 1 pengenalan tentang jin, yang kedua bab tujuan utama pencipta jin. Banyaklah dia tajuk-tajuk kecil di sini. Bab banyak pasal jin ya.
Baik, insya-Allah kita akan terus kepada dari penerbit, kita tak payah baca. Bab 1, pengenalan tentang jin. Pengenalan tentang jin. Seperti sikit ya, sebab data pun dah habis. Jadi saya tak mau mula lagi. Tapi bila tanya, bila kita tangguh-tangguh, pakai lupa, habis itu saja. Apakah jin itu? Masya Allah. Jin adalah satu alam yang lain selain daripada alam manusia dan alam malaikat. Jadi kalau kita baca Al-Quran surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Alamin tu ditafsir dan ditakwil oleh para ulama tafsir dengan banyak maksud, dengan banyak tafsiran dan takwilan. Banyak. Ada yang kata alam itu termasuk alam jin, alam syaitan, alam manusia, alam tumbuhan. Ada yang kata bumi ini sendiri terbahagi kepada 4. Setiap sudut, setiap 4, satu bahagian itu 1,500 alam. Ada yang kata 1,000 macam-macam. Jadi kesimpulannya ialah yang dikatakan alam ini masih wallah, apa yang benda yang selain daripada Allah Ta'ala itu semua alam. Kita juga merupakan alam. Makhluk. Baik, antara mereka dengan manusia dan ada mempunyai persamaan dalam beberapa sifatnya. Itu kita kata ada beberapa persamaan antara kita dan mereka, kita dengan jin. Salah satunya kita dan mereka ditaklifkan untuk melaksanakan ibadat. Sebab tu Allah Ta'ala sebut wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Baik, itu salah satu dalilnya lah yang kita semua hafal, insya-Allah. Alhamdulillah. Ada beberapa sifatnya yang sama dengan kita. Apa benda kan? Itu salah satu yang kita sebutkan tadilah. Boleh kita kata sifat, bolehlah. Iaitu sama-sama mempunyai akal. Dia sebut, iaitu yang kita dengan jin sama-sama mempunyai akal. Akal ni panjang juga. Kalau kata biasa yang berdepan dengan pesakit yang dirasuki oleh jin, maka kadang-kadang kita duduk sembang dengan dia. Kalau hak yang biasa, hak yang duduk sembang lah, sembang dengan mereka, jadi akal mereka boleh je kita jenuh juga dengan akal. Macam manusia, pencapaian dan kemampuan untuk memilih jalan yang baik dan buruk. Maka maknanya dia pun ada. Kalau pengalaman saya sendiri yang kita pernah mengislamkan lah, wallahu a'lam bissawab, adakah mereka istiqamah, harap istiqamah. Kita pernah berbincang, bersembang. Maknanya diberi pilihan. Ada yang ketegak, itu biasalah. Tapi bila kita pujuk, kita gunakan psikologi untuk mereka masuk Islam, ataupun kita pujuk untuk keluar daripada tubuh pesakit, alhamdulillah. Baik. Jin mempunyai banyak perbezaan dengan manusia. Persamaan ada, tapi banyak perbezaan dengan manusia. Perbezaan yang paling besar adalah asal kejadiannya tidak sama dengan manusia. Asal kejadian tak sama dengan manusia, jin ni lain. Tapi hidup sekali dengan kita. Yakni jin diciptakan, padahal malahan dia lebih awal daripada kita. Sebab jin ni dia anak cucu daripada iblis, ataupun disebut dalam tafsir Azazil. Kana minal jin ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. Ya, ini jin diciptakan daripada api, sedangkan manusia diciptakan daripada tanah. Tu yang jelas. Khalaqtani min nar. Iblis kata, aku dijadikan daripada api. Wa khalaqtahu min tin. Aku dan Adam itu dijadikan daripada tanah. Apakah patut aku sujud kepada tanah, sedangkan api lebih mulia daripada tanah? Ceritanya nak memuliakan, nak menghinakan itu bukan kita yang nak angkat diri kita, ataupun kita nak rendahkan diri kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berhak, layak untuk mengangkat siapa yang dia nak dan menjatuhkan, menghinakan siapa yang dikehendaki. Makhluk ini disebut jin kerana tertutupnya, yakni tertutup daripada pandangan mata. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, apa sebab nama jin? Kerana tertutupnya, tak dapat dilihat oleh pandangan mata kasar. Ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Artinya sesungguhnya ia
dan para pengikutnya melihat kamu dari satu tempat yang kamu tidak dapat melihatnya. Di antara tanda-tanda jin. Jin melihat kita. Kita berasa macam orang ada mata merhatikan kita, tapi kita tak tahu siapa dia, tak nampak orang pun, tapi rasa macam orang perhati kita. Ini biasa orang yang kena gangguan jin macam tu biasanya. Dua saja, rasa macam siapa ada orang tengok. Kita pun, dia bukan kata jin, manusia tengok kita pun, tengok kita daripada jauh, kita boleh perasan. Kadang-kadang tu hak yang insting kuat, yang naluri tu nampak. Jadi kita pun kalih kat dia. Macam tu. Jin pun begitu. Jadi itu yang kita kena hati-hati dengan mereka ini. Jadi dibahaskan oleh para ulama, adakah manusia ini dapat melihat jin? Daripada sudut zahir ayat yang kita baca ni, tak mungkin manusia dapat melihat jin. Tapi ada di sana pandangan ulama yang menyatakan bahawa manusia boleh melihat jin dalam keadaan yang tertentu. Bukan semua orang. Ada orang yang tertentu. Ada orang yang dibukakan hijab. Dan bagi diri saya sendiri, sebagai kita ni pengamal perubatan ialah, walaupun kita bukanlah sedahsyat, setera macamnya Al-Fadhil Zahruddin dan sebagainya, pendapat saya sendiri secara peribadi, manusia boleh melihat jin dalam keadaan yang tertentu. Cuma satu lagi persoalannya, adakah kita boleh melihat, adakah rupa asal yang kita boleh lihat ataupun jelmaan? Itu pun satu hal yang boleh kita bincangkan. Saya ingat setakat ini sahaja untuk kali ini. Jadi kalau kita nak semak, antaranya yang kita boleh semak tentang ayat ini dalam tafsir Al-Qurtubi, disebutkan beberapa pandangan. Ada yang kata boleh tengok, ada yang kata tak boleh tengok. Disebutlah tuan-tuan boleh cari sendirilah, boleh baca sendirilah. Wallahu alam. Sekadar itu sahaja. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.